Perdebatan antara pemimpin PKR Muhammad Najwan Halimi dan Ketua UMNO Pulai Nur Jazlan Mohammed ini mengetengahkan isu-isu mendalam yang mengaitkan moraliti dalam politik, kerjasama antara parti, serta pandangan mengenai dinamika kuasa antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Meskipun bermula dengan kritikan Muhammad Najwan terhadap penggunaan perumpamaan judi oleh Nur Jazlan, perdebatan ini mencerminkan ketegangan yang lebih luas dalam lanskap politik negara, khususnya mengenai kesepaduan dan keikhlasan kerjasama dalam kerajaan perpaduan. Dalam kenyataannya, Nur Jazlan menggunakan perumpamaan permainan poker untuk menggambarkan senario politik semasa, menyatakan bahawa hanya UMNO, DAP dan GPS yang layak diibaratkan sebagai pemain poker profesional. Kenyataan ini menimbulkan banyak persoalan kritikal. Mengapa hanya 3 parti ini dianggap pemain sebenar dalam politik Malaysia, dan apakah implikasi daripada pandangan ini? Adakah ini satu penghinaan terhadap parti-parti lain seperti PKR, PAS, atau parti-parti lebih kecil yang juga mempunyai peranan penting dalam politik tanah air? Penggunaan istilah judi seperti poker dan mesin kuda oleh Nur Jazlan juga mencetuskan kontroversi kerana ia secara tidak langsung membandingkan politik dengan permainan yang sinonim dengan nasib dan tipu muslihat. Ini membuka ruang untuk pendebatan lebih lanjut mengenai adab dalam komunikasi politik. Muhammad Najwan yang membalas kenyataan tersebut menyindir bahawa hanya mereka yang biasa berjudi sahaja yang tahu tentang istilah-istilah berkaitan. Tindakan balas ini bukan sekadar menunjukkan kritikan terhadap Nur Jazlan, tetapi juga melontarkan satu persoalan moral yang lebih mendalam. Adakah wajar untuk seorang ahli politik menggunakan perumpamaan berkaitan perjudian dalam membincangkan politik? Judi secara umum dianggap tidak bermoral dalam banyak budaya, terutamanya dalam konteks masyarakat Melayu Islam di Malaysia. Adakah dengan membandingkan politik dengan permainan judi, ia mencerminkan seolah-olah politik Malaysia juga dikuasai oleh ketidakjujuran, muslihat, dan permainan kotor? Apakah implikasi moral bagi mereka yang terlibat dalam politik jika mereka dilihat berjudi dengan masa depan negara? Lebih lanjut, kenyataan Nur Jazlan yang menekankan keperluan PH menerima cadangan dan teguran agar perbezaan dalam kerajaan perpaduan dapat diselesaikan sebelum pilihan raya umum yang akan datang, membuka ruang kepada persoalan mengenai kestabilan kerjasama antara PH dan BN. Meskipun kerjasama antara dua gabungan besar ini nampaknya berjaya membentuk kerajaan, adakah ia benar-benar stabil? Atau adakah perbezaan-perbezaan ideologi yang mendalam akan menjadi penghalang kepada keberkesanan pemerintahan? Penggunaan perumpamaan judi ini mungkin mencerminkan keyakinan Nur Jazlan bahawa hanya beberapa parti yang benar-benar menguasai permainan politik ini, sementara yang lain, termasuk rakan gabungan mereka dalam PH, mungkin dilihat sebagai sekadar pemain tambahan yang kurang berpengaruh. Muhammad Najwan turut menegaskan kepentingan mencari titik persamaan antara PH dan BN dalam memperkukuhkan kerjasama. Dalam konteks ini, beliau memberi contoh kerjasama di Selangor dan Perak sebagai model perpaduan yang boleh diteladani. Di Selangor, meskipun UMNO hanya memenangi 2 kerusi Dewan Negeri, semangat perpaduan telah membolehkan wakil UMNO turut dilantik sebagai ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atau EXCO, dan begitu juga di Perak, walaupun PH memenangi 24 kerusi, jawatan Menteri Besar diberikan kepada Adun dari BN yang hanya memenangi 9 kerusi. Persoalan besar, adakah kesepakatan ini benar-benar didorong oleh semangat perpaduan atau adakah ia sekadar permainan politik untuk memastikan semua pihak terlibat mendapat habuan kuasa? Kepimpinan UMNO Johor pula disarankan oleh Muhammad Najwan untuk meneladani pendekatan Selangor dan Perak dalam memastikan kerjasama yang lebih erat antara PH dan BN.
Ini menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana kerjasama antara parti-parti dalam kerajaan perpaduan ini mampu bertahan. Adakah kerjasama ini hanya sementara untuk mengelakkan perpecahan yang lebih besar, atau adakah ia akan menjadi satu model jangka panjang yang benar-benar dapat memajukan negara? Jika kerjasama ini hanya berlandaskan kepentingan politik semata-mata, ia berpotensi untuk runtuh apabila salah satu pihak merasakan ia tidak lagi mendapat manfaat yang setimpal. Dalam kenyataan, Nur Jazlan yang menekankan kepentingan skill dan pengalaman dalam politik, satu lagi persoalan yang timbul ialah bagaimana pemain baru atau parti-parti kecil dapat bersaing dalam arena politik yang dikuasai oleh parti-parti besar ini. Jika hanya pemain poker profesional yang layak berada di meja utama, di manakah tempat untuk parti-parti lain seperti PAS, PKR, atau parti-parti dari Sabah dan Sarawak yang juga mempunyai peranan penting dalam menentukan masa depan negara? Adakah kenyataan ini mencerminkan pandangan eksklusif di mana hanya parti-parti tertentu dianggap layak memimpin, sementara yang lain hanya sekadar pemerhati atau pengikut? Kenyataan ini juga menimbulkan persoalan tentang masa depan kerajaan perpaduan. Meskipun kerjasama antara PH dan BN dilihat sebagai satu langkah strategik untuk mengekalkan kestabilan politik, apakah ia benar-benar akan bertahan sehingga pilihan raya umum yang akan datang? Perbezaan ideologi antara parti-parti ini, terutamanya antara UMNO dan DAP, mungkin akan menjadi isu yang lebih besar apabila pilihan raya semakin hampir. Adakah kerjasama ini hanya bersifat sementara, dan adakah terdapat risiko bahwa keretakan yang wujud akan membawa kepada perpecahan yang lebih besar dalam kerajaan perpaduan? Kesimpulannya, perdebatan antara Muhammad Najwan dan Nur Jazlan ini membuka banyak persoalan penting yang melibatkan morality, strategi politik, serta masa depan kerjasama antara parti-parti besar di Malaysia. Dalam senario politik yang semakin kompleks, adakah rakyat Malaysia akan terus menjadi saksi kepada permainan kuasa yang penuh dengan tipu muslihat? Atau adakah mereka akan melihat satu perubahan yang lebih tulen dalam lanskap politik negara? Apakah pendapat kalian? Sila utarakan pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Terima kasih.